isteri-isterinya. Ya, sebelum menjawab tuduhan tersebut, jadi nak bagi tahu tokoh-tokoh yang terlibat dalam asbabun nuzul dalam surah Al-Tahrim di antara ayat 1 ke ayat 5 ya. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kedua, isteri Nabi yang ketiga iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan isteri Nabi yang keempat Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Faruq, dan yang ketiga isteri Nabi yang ketujuh iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab Al-Jahsy, dan yang kelima iaitu jariah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Maryam Al-Qibtiyah ya. Jadi pada sesi yang lepas pernah saya beritahu bagaimana ketika suami kepada Sayyidatina Hafsah meninggal dalam peperangan Uhud ya, selepas peperangan Uhud kerana luka menyebabkan meninggal, dan selepas habis tempoh ihdadnya, maka Sayyidina Umar mencari di kalangan sahabat yang terbaik untuk dijadikan menantunya, walaupun sahabat tersebut 11 tahun lebih tua pada dia. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka Sayyidina Umar pun pelawar Sayyidina Abu Bakar, kata, wahai tuan, saya amat berbesar hati sekiranya tuan dapat menjadi menantu saya ya. Maka Sayyidina Abu Bakar tak jawab sepatah kata pun. Dan selepas tu Sayyidina Umar bertemu pula dengan Sayyidina Uthman ya, dan menawarkan perkara yang sama ya. Jadi apabila ditawarkan kepada Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman pun tidak ada respon langsung. Perkara ini menyebabkan Sayyidina Umar teramat kecewa dan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar pun meluahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, dikala anakku sudah habis tempoh ihdad, tempoh berkabungnya kematian suami ya, aku amat risau dengan keadaannya, dan aku nak carikan suami yang terbaik untuknya. Aku tawarkan kepada dua sahabat yang karim ini, mereka tidak ada respon, tidak ada tidak ada langsung jawapan daripada mereka. Nabi pun tersenyum dan Nabi bagi tahu, wahai Umar, akan berkahwin dengan anak kamu, yang akan berkahwin dengan Uthman ya, orang yang lebih mulia. Pertama akan berkahwin dengan Uthman, orang yang lebih mulia pada anak kamu. Siapakah lebih mulia pada anak Sayyidina Umar? Iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berkahwin dengan Hafsah, orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Uthman. Siapakah yang lebih mulia pada Abu Bakar dan Uthman? Tak lain dan tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian selepas tu nikah tu, barulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman kan barulah beritahu, jangan kecil hati ya. Kami pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya tentang Sayyidatina Hafsah. Jadi kami tak mahu mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka setelah Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah, sebelum itu bapanya bagi nasihat baik-baik yang kata, yang menjadi makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat, yang terbaik menjadi menantu kepada Sayyidina Umar. Oleh kerana itu Sayyidina Umar bagi nasihat, jangan kamu memarahi Nabi, jangan kamu meninggikan suaranya, meninggikan suara kepada Nabi. Nabi kata, jangan kamu cemburu bila Nabi SAW mungkin kita nampak macam sayang lebih pada Sayyidatina Aisyah ya. Jadi Sayyidina Umar pesan baik-baik, jangan kamu menyusahkan, kalau kamu nak minta pada bapa ya. Sampai begitu. Jadi satu ketika berkenaan dengan turunnya surah Al-Tahrim ayat 1 hingga ayat 5 lah, inilah yang diperkatakan oleh seorang tersebut yang mengatakan bukti yang mana Nabi SAW kan dengan isu semasa yang berlaku kepada seorang pelakon dan pengarah. Apa katanya? Dia kata pelakon dan pengarah ni tapau semua yang ada pada Nabi. Pertama sekali Nabi
kahwin tak bagi tahu isteri. Ya. Yang kedua, lepas Nabi berkahwin, Nabi hibahkan. Yang ketiga, Nabi tidak berlaku adil kepada isteri. Ini tuduhan yang liar dan memang biadab, ya. Apatah lagi kepada semulia-mulia makhluk di atas muka bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kerana tidak beradab. Kenapa? Di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian daripada kamu terhadap sebahagian yang lain. Nanti pahala segala amalan kamu boleh terhapus dalam keadaan kamu tidak menyedari. Apa bahayanya bila kita menuduh Nabi pada benda yang kita tidak tahu? Ini menyebabkan habis amalan kita binasa. Dan di antara perkara yang boleh membinasakan, yang boleh membatalkan amalan kita, apabila kita menghina Nabi, kita menuduh Nabi yang bukan-bukan. Kadang-kadang dengan peristiwa yang tak faham ni, kan, ada juga orang yang berkata, biasanya perempuan ada kata, sebabkan Nabi Muhammad dikata sangatlah, ni contoh, sebab tu suami-suami kita pernah kahwin lain. Ni berhati-hati dalam percakapan. Kalau tak nak amalan kita terbatal, berhati-hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memperkatakan sesuatu yang menurut hawa nafsu. Nabi tidak akan memperkatakan dan membuat suatu perkara yang menurut hawa nafsunya, tetapi apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi perkatakan semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita samakan Nabi dengan kita, hingga Allah boleh membatalkan pahala amalan-amalan kita. Jadi berhati-hatilah. Kita kena pesan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr kepada anak-anak dan isteri kita. Dalam bab ni lebih baik kita berdiam, jaga lisan kita, ya. Maka satu ketika, ya, Nabi SAW, ada dua riwayat. Ketika Nabi berada di rumah Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab Al-Jahsy, yang merupakan Sayyidatina Zainab ini merupakan asalnya menantu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab musabab selain daripada petunjuk wahyu untuk Nabi menikahinya, ya, Nabi nak menyanggahi apa yang orang Arab anak dibinkan kepada nama bapa. Nama bapa. Begitu juga menantu angkat tu seperti menantu sendiri. Jadi Allah Ta'ala utuskan wahyu supaya Nabi menikahi selepas Zaid bin Harisah menceraikan Zainab Al-Jahsy, maka Nabi menikah. Ini merupakan satu-satunya isteri Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikahkan, yang Allah yang jadi wali. Dalam banyak isteri inilah, iaitu Zainab Al-Jahsy ini, umumnya Zainab Al-Jahsy yang Nabi bernikah, yang Allah sendiri jadi wali. Bayangkan. Jadi ini khususiat ditakhasus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita dengar ni kita pun berkata benda yang sama, ya. Kita pun pergi ke hotel nikah, berkata yang disaksikan oleh bulan dan ataupun lampu-lampu di hotel, kan, Allah menyaksikan. Itu tak boleh dah. Ini yang jadi wali ni Allah SWT. Ini satu isteri Nabi, itu Zainab Al-Jahsy, ya. Ketika Nabi berada di rumah Zainab Al-Jahsy, Nabi minum sejenis madu. Nama madu tak salah mafirah, maka Nabi minum. Dan bila Nabi balik ke rumah Sayyidatina Aisyah, kemudian bila giliran seterusnya, kan, kena pula rumah Sayyidatina Hafsah, maka ketika itu mereka ni bau madu tersebut, ya. Dan mereka biasalah sifat perempuan ni ada sifat cemburunya, ya. Yang maksum terpelihara pada dosa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi isteri-isteri Nabi walaupun beri satu pangkat yang lebih,
dikatakan ummul mukminin atau ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Walaupun ketika mana Nabi SAW wafat, umur Sayyidatina Aisyah 18 tahun, tetapi haram ke atas umat untuk menikah dengan mana-mana isteri Nabi. Ini kelebihan kepada ummul mukminin ataupun kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun begitu, namun mereka tidak maksum seperti Nabi. Yang hanya maksum terpelihara dosa ni Nabi SAW saja. Ya. Maka apabila tiba pada giliran Sayyidatina Hafsah, jadi Sayyidatina Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah pun berpakat. Kata lain kali bila Nabi SAW pergi ke rumah Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab Al-Jahsyi, kita bagi tahu kita tak tahan dengan bau madu tersebut. Kan? Jadi bila Nabi balik ke rumah Sayyidatina Hafsah, dia jawab begini, kita tak tahan dengan madu ni. Apabila balik ke rumah Sayyidatina Aisyah pun, Sayyidatina Aisyah jawab perkara yang sama. Ada orang ni yang terbabit lah. Ya. Maka Nabi pun dengan untuk menjaga hati, Nabi kata, mulai hari ini aku telah haramkan madu jenis itu padaku. Itu satu riwayat. Ya. Dan riwayat yang kedua pula, apabila Nabi SAW berada pada giliran Sayyidatina Hafsah malam tersebut, ya, hari tersebut giliran Sayyidatina Hafsah kegemalan hari-hari, maka ketika itu Sayyidatina Hafsah pergi ke rumah bapanya Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Nabi SAW panggillah jariah Nabi yang namanya Maryam Al-Qibtiyah, bukan isteri, jariah Nabi. Seperti mana firman Allah dalam sifat-sifat orang-orang yang beriman, ya, dalam surah Al-Ma'arij contohnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang, sifat orang yang beriman, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada isteri-isteri mereka dan kepada hamba-hamba. Apabila mereka melakukan, mereka tidak tercela. Ya, jadi kena faham isteri dan hamba-hamba. Walaupun zaman sekarang tak ada hamba, tetapi bukan bermakna kita stop, takkan ada hamba lagi. Mungkin satu masa contohlah, apabila negara kita diserang oleh negara Israel, datang mereka dengan tim lelaki perempuan tentera datang, tiba-tiba kita ni bersama dengan tentera menjaga sempadan negara kita. Ya, apabila kita dapat menawan mereka ni, contoh je lah, maka mereka ni jadi sebagai hamba kita. Ini satu contoh saja. Ya. Tapi zaman dulu Allah Ta'ala beritahu, kan, mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada isteri-isteri dan kepada hamba-hamba mereka, mereka tidak tercela. Dan di antara isteri dengan hamba tidak sama. Maksudnya orang merdeka dengan hamba tidak sama. Ya, kalau orang merdeka yang berzina disebat 100 kali sebatan bagi yang belum berkahwin. Ya, bagi mereka yang hamba pula disebat dengan 50 kali sebatan. Ya, di sana menunjukkan bahawa bagi hamba mereka tidak ada giliran, kecuali bagi isteri-isteri yang ada sahaja. Jadi bagi hamba dia boleh, mana ada, dia ada ruang-ruang kosong yang Nabi boleh bagi bila-bila masa. Ya, dia tak terikat dengan perkara tersebut. Kalau ini yang dikatakan Nabi tidak adil, maka tidak benar sama sekali. Ya, menyamakan di antara hamba dengan isteri. Walaupun hamba ni pun kita panggil radhiyallahu anha, kerana daripada Maryam Al-Qibtiyah ni Nabi punya satu anak lelaki, Ibrahim. Tetapi anak ni meninggal masa kecil. Ya, selain pada anak Nabi yang 6 orang, Sayyidatina Zainab, Ruqayyah, Ummul Qasum, Fatimah, kemudian Qasim dan Abdullah. 6 orang daripada Sayyidatina Khadijah dan seorang daripada Maryam Al-Qibtiyah. Tapi anak lelaki baik daripada Sayyidatina Khadijah pun meninggal. Kemudian daripada Maryam Al-Qibtiyah pun meninggal. Ya. Tapi kalau ini yang dikatakan tidak adil, maka itu tidak benar sama sekali. Ya. Maka
Bila keluar, bila Maria al-Qibtiyah keluar daripada rumah, ketika keluar rumah, bila rumah tersebut kan, maka ketika itu tersempat dengan Sayyidatina Hafsah. Maka Sayyidatina Hafsah merasa tidak selesa dan akhirnya merajuk. Nabi pun pujuk dan Nabi bagi tahu, mulai hari ini aku telah haramkan Maria al-Qibtiyah kepadamu. Ya, sebelum pada itu Nabi beritahu, aku bagi tahu kamu satu rahsia, jangan kamu ceritakan kepada sesiapa rahsia tersebut. Aku telah haramkan dia kepadamu. Ya, maka rahsia ini bila diamanahkan, dia kena pegang rahsia tersebut. Bila dia bagi tahu, itu tidak dinamakan rahsia lagi. Bila Sayyidatina Hafsah bagi tahu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Allah turunkan surah At-Tahrim ayat daripada 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. Ya, mafhumnya, wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu semata-mata untuk mencari keredaan isteri kamu? Ya. Dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat kedua, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu cara melepaskan diri daripada sumpah kamu. Allah pelindung kamu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ketiga, yang mana ayat kedua tadi, cara melepaskan sumpah yang Nabi kata, aku telah haramkan madu itu padaku, aku telah haramkan jariah itu padaku. Ini Allah tunjukkan kepada Nabi bagaimana cara untuk melepaskan sumpah. Ayat ketiga, ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang isterinya, iaitu Sayyidatina Hafsah, ya. Kemudian apabila isteri itu menceritakan rahsia tersebut, lalu Allah mendedahkan hal itu kepadanya dan dia pun menerangkan sebahagiannya dan tidak selebihnya. Nabi hanya menerangkan sebahagian saja daripada apa yang Allah firmankan, bukan semuanya, ya. Maka setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal itu kepada Tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat keempat, kalaulah kamu berdua bertaubat kepada Allah dan ingin kembali berbuat kebaikan, maka itu yang terbaik.
kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung ke arah kebaikan. Sebaliknya, jika kamu berdua terus berpakat menyusahkan Nabi, sesungguhnya Allah pembelanya, begitu juga Jibril alaihissalam, semua orang-orang mukmin yang salih serta semua malaikat turut menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kelima, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Allah akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadah, yang berpuasa sama ada janda atau anak dara. Ini ayat 1 hingga 5 surah Al-Tahrim. Ya. Jadi bila Nabi bagi tahu, dan Nabi bagi tahu kepada Hafsah, Sayyidatina Hafsah, maka Sayyidatina Hafsah terkejut. Macam mana Nabi beritahu? Yang Sayyidatina Hafsah bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, dan begitu Allah beritahu kepada aku, kerana Allah ni maha luas pengetahuannya, lagi maha dalam pengetahuan Allah SWT, ya. Maka dipendekkan cerita, selepas itu Nabi menceraikan Sayyidatina Hafsah kerana tidak dapat menjaga amanah tersebut. Ya, maka Nabi SAW lama menyendiri hampir sebulan. Ya, hampir sebulan. Pada asalnya Nabi hanya membiarkan mereka tak puas hati. Contohnya mereka nak bermanja, kadang-kadang ada kalanya kata gurau terlebih, Nabi biarkan je. Tapi bila melanggar bab hukum hakam, Nabi amat tegas. Nabi tidak akan bertolak ansur, ya. Maka satu ketika yang saya nak ceritakan pada bulan lepas, bagaimana Sayyidina Umar datang nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada di rumahnya, dan pada mulanya pembantu Nabi tidak mengizinkan masuk. Sayyidina Umar balik, kali kedua baru Sayyidina Umar datang, pembantu minta izin Nabi, Nabi pun membenarkan masuk, ya. Maka Nabi lihat keadaan, Sayyidina Umar melihat keadaan Nabi SAW dalam keadaan tidur, dalam keadaan badan yang berbekas. Lalu Sayyidina Umar tanya, aku lihat Maharaja Farsi, Maharaja Rum, mereka tidur di singgah sana istana yang besar, yang tinggi, mewah, ya. Tapi kan kenapa Tuan sebegini keadaannya, ya? Maka Nabi pun menjawab, kalau seandainya aku mahu bukit bukau itu berjalan dengan aku dengan bentuk emas dan perak, dan bahkan mereka mengimpikan sangat berjalan kepadaku, tapi cukuplah bagiku bila aku makan, aku rasa syukur kepada Allah SWT. Bila aku lapar, aku akan berpuasa, dan aku akan bersabar. Ini Nabi SAW ajar kepada kita tentang konsep sabar tersebut, ya. Sehinggalah Sayyidina Umar pun menceritakan, buat contoh Sayyidina Umar, anak isteri kita ni apabila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya, sebahagian mereka terikut-ikut dengan gaya orang-orang Ansar, iaitu lelaki Ansar. Mereka lebih open, kan, mereka apa-apa minta pendapat isteri, sebenarnya itu yang lebih dekat dengan Islam sebenarnya, ya. Sebab apa? Di Mekah sebelum datang Islam, anak perempuan dianggap sebagai tidak bernilai. Bahkan, kan, anak perempuan itu dianggap sebagai bebanan. Bila lahir anak perempuan, mereka ada yang menanam hidup-hidup, mereka membunuh sampai begitu sekali, ya. Begitu juga orang-orang yang datang haid ketika sebelum Islam, mereka tidak dibenarkan tidur sekali, tidur berasingan, gitulah, ya. Tapi bila datang Islam, Allah telah mengangkatkan darjat wanita, ya. Walaupun begitu, tak banyak sikit perkara ini mempengaruhi mereka, tak berani nak mensuarakan kehendak mereka. Tapi bila pergi di Madinah, saya tengok keadaan sebaliknya. Bukan bermakna wanita Ansar ada queen bekal, bukan begitu. Mereka lebih open untuk bersuara, apa-apa nak pendapat mereka akan bagi. Jadi inilah kata Sayyidina Umar, mereka terikut-ikut dengan gaya wanita Ansar. Dalam riwayat lain pula, satu ketika Sayyidina Umar, ya, bagi tahu, mengarahkan kepada isteri satu perkara lah. Maka isteri pun keluarkan pendapat dan tak setuju dan membantah cakap Sayyidina Umar tersebut.
Maka Sayyidina Umar pun rasa pelik kan. Jadi selepas tu isterinya tanya pada Sayyidina Umar, aku pelik dengan kamu ni wahai suamiku, ya, sebab apa? Sedangkan anak-anak dan sedangkan isteri-isteri Nabi pun mereka menjawab dan mereka tak puas hati, mereka akan jawab balik apa yang Nabi bagi tahu. Ini bila aku bagi tahu kau macam tak puas hati, lebihkan itulah. Maka bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar terus pakai baju dan pergi ke rumah anaknya Sayyidatina Hafsah. Kata Sayyidina Umar, betulkah aku dengar ni, ya, ibu kamu bagi tahu ada di kalangan isteri Nabi, bila ada di kalangan isteri Nabi yang daripada siang sampai malam mereka merajuk, malam baru mereka okey balik. Dan ada yang banyak, ada juga yang menjawab kepada Nabi, betulkah begitu? Sayyidatina Hafsah kata betul. Lalu Nabi beritahu, aku dah pesan kamu berkali-kali, jangan kamu menjawab, jangan kamu menyakiti Nabi, ya. Tetapi bila peristiwa perceraian yang berlaku, maka Jibril AS menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kata Jibril AS, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang begitu bagus solat malamnya, qiyamul lail itu, dan terlalu rajin berpuasa pada siang hari. Maka Jibril AS bagi kepada Rasulullah supaya rujuk kembali kepada Sayyidatina Hafsah. Lalu Nabi SAW rujuk. Inilah peristiwa yang berlaku, ya. Dan dalam riwayat lain pula, ya, sahabat-sahabat Nabi ni mereka membaca Al-Quran, contoh daripada juz 1 sampai 30, kadang-kadang mereka tidak baca seperti mana kita baca lah. Mereka baca dan tadabbur menghayati, kan. Sehingga ketika mana Nabi SAW wafat, umur Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ketika itu belasan tahun, ya. Maka ketika mana Sayyidina Umar menjadi Amir Mukminin, jadi khalifah, maka apabila bertemu dengan suratul Tahrim, dalam suratul Tahrim tidak dinyatakan siapa isteri-isteri Nabi, cuma diberitahu secara umum. Ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang isterinya, dia tidak bagi nama di sini. Maka Ibnu Abbas dalam ayat yang ketiga ini tertanya-tanya siapakah yang dimasukkan isteri-isteri Nabi ini, ya. Jadi saya nak tanya Sayyidina Bakar, tak sempat, dah meninggal. Maka tinggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih mengetahui perkara yang berlaku. Kenapa anaknya terbabit langsung. Lalu Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ya, pun dia ketika mana tahu Sayyidina Umar mengerjakan haji, lalu mengabdikan diri berkhidmat kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar Nabi wudu, dituang air dan Sayyidina Umar berwudu. Ketika itu ditanya, wahai Khalifah, wahai Amir Mukminin, siapakah gerangannya isteri Nabi yang dimasukkan dalam ayat ketiga suratul Tahrim? Maka Sayyidina Umar pun terkejutlah. Kata, wahai Ibnu Abbas, aku pelik dengan kamu ni. Kenapa? Nabi SAW bagi tahu, kan, Nabi doakan untuk untuk Ibnu Abbas ni jadi alim. Allah mafaqihu fid din wa alim ta'wil, kan. Di kalangan para sahabat yang paling alim adalah Ibnu Abbas. Katakan ilmu dengan ilmu seluruh umat memang hebat, luar biasa. Tetapi dalam bab perkara ni pun kamu tak tahu. Dan macam itulah saya Umar. Tapi itu menunjukkan kepada kita seseorang yang hebat macam mana sekalipun, dia belum tentu dia tahu semua perkara. Mungkin ada satu dua perkara yang tertinggal dalam pengetahuannya. Dia perlu juga mencari untuk dia lebih tahu dalam perkara tersebut. Menunjukkan kita ni hebat macam mana pun kita masih ada kekurangan, ya. Lalu Sayyidina Umar bagi tahu orang yang dimasukkan tu adalah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah dan Sayyidatina Aisyah. Apabila rahsia diberitahu oleh Sayyidatina Hafsah kepada Sayyidatina Aisyah, asbabun nuzul itulah Allah turunkan suratul Tahrim tersebut. Di sini kita dapat ambil pengajaran, ya. Ambil pengajaran apa? Pertama sekali, soal keadilan. Dalam Islam, keadilan dalam giliran itu memang wajib untuk orang yang berpoligami, ya.
Tetapi dalam bab hati ini, hati dan perasaan itu tidak wajib. Itu Allah Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati hamba-hambanya melainkan atas daya usaha. Kita ada anak 5 orang ataupun 10 orang anak. Dalam banyak-banyak anak mesti ada seorang 2 yang kita lebih sayang daripada yang lain, ya. Cuma kita tak tunjukkan sahaja, ya, kita nampak macam biasa, ya. Tapi begitu ya Nabi, apabila ditanyakan oleh Amr bin Al-As, "Wahai Rasulullah, siapakah di kalangan isteri yang paling tuan sayangi?" Nabi menjawab, Sayyidah Aisyah. Ini secara jujur Nabi jawab, itu segi yang paling Nabi sayang, ya. Tapi dalam bab giliran Nabi berlaku adil. Ketika sampai kepada giliran isteri yang kedua, Sayyidatina Sa'udah binti Zam'ah, yang usianya telah lanjut. Sayyidatina Sa'udah ni rapat dengan Sayyidatina Aisyah, sehingga Sayyidatina Aisyah cemburu. Bukan cemburu apa, dia bercita-cita nak jadi, nak ikut kesabaran seperti mana Sayyidatina Sa'udah binti Zam'ah, kerana kelebihan sabarnya, dan dia memberi gilirannya kepada Sayyidatina Aisyah. Itu hak, tidak ada masalah, kan? Macam kita lah, kita nak bagi dalam bab faraid, anak kedua, ketiga, tak apalah, bagian saya bagi pada semua, saya tak nak apa-apa, kan? Jadi kita tidak berdosa, kan? Dia tidak berdosa, kerana apa? Bagian dia dikembalikan. Saya tak nak, saya dah apa yang ada harta pada saya dah cukup, maka tidak berdosa, duit itu kita bagikan. Sama juga dalam peristiwa sebegini, ya. Apabila Sayyidatina Sa'udah kata, giliran aku, bagikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, ya. Dalam bab giliran Nabi amat adil sekali. Tetapi dalam bab perasaan Nabi, ketika mana Nabi sedang sakit, Nabi minta izin daripada isteri-isterinya supaya Nabi dapat bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah ketika Nabi sedang sakit. Setelah Sayyidatina Aisyah beritahu, kan, di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepadamu selepas Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa, ya, Maryam binti Imran, ya, antaranya apa dia, sebelum Nabi Isa berkahwin dengan aku, Allah Jibril AS telah bawa gambar aku kepada Nabi, tunjukkan. Yang kedua, Nabi SAW wafat ketika mana kepala Nabi berada di ribaan Sayyidatina Aisyah. Yang ketiga, akulah satu-satunya isteri yang gadis apabila Nabi berkahwin. Tidak ada gadis yang Nabi berkahwin dengan aku. Yang lain semua adalah janda, ya. Yang keempat, wahyu sampai kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam satu selimut. Ini di antara kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, ya. Jadi kita berhati-hatilah dalam tuduhan yang kita lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini Allah dan para malaikat sendiri dalam yang kita biasa dengar pada hari Jumaat, ya. Allah dan para malaikat sendiri bersalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba kita pula merendahkan Nabi sampai begitu. Kita nak menyamakan Nabi dengan seseorang. Ini amat tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga apa yang kita dapat daripada kisah yang kita dengar pada hari ini, ya, supaya ini menjadi iktibar bagi kita, ya. Nabi SAW dalam apa keadaan sekalipun, Nabi tetap tenang. Nabi tidak akan terkumpul kapal dalam melakukan sesuatu, ya. Begitu juga antara apabila berlaku ifkul hadis ataupun fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ambil pendekatan untuk berdiam diri, tunggu wahyu, dan Allah turunkan wahyu untuk membersihkan diri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka inilah yang menjadi kebanggaan bagi Sayyidatina Aisyah, kan. Walaupun suamiku tak boleh cakap apa, tapi Allah turunkan wahyu untuk membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, aku menangguhkan hasratku setahun untuk bertanya Umar bin Al-Khattab mengenai satu ayat
Aku tidak mampu bertanya kepadanya kerana rasa gerun dengannya. Sehinggalah pada suatu ketika beliau bermusafir untuk mengerjakan haji. Lalu aku ikut bersamanya. Dalam perjalanan pulang, beliau pergi pada sekitar Sehun Arab. Arab ni pokok kayu sugi lah, kan? Maka akulah yang berdiri menunggunya sehingga hajat selesai, ya? Jadi ketika mana di belakang tu, Sayyidina Ibn Abbas ni kawal lah supaya orang tak nampak di belakang pokok. Sayyidina Umar melepaskan qada hajatnya. Kemudian kami kembali berjalan bersama-sama. Aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang isteri Nabi yang berbakat menyakat baginda? Merujuk kepada ayat 4 surah At-Tahrim. Beliau menjawab, mereka berdua ialah Hafsah dan Aisyah. Aku pun berkata, demi Allah, sungguh sejak setahun lalu aku ingin bertanya hal ini kepadamu, tetapi aku tidak mampu kerana segan denganmu. Umar membalas, jangan begitu. Jika kamu berasa aku tahu sesuatu, teruslah bertanya. Jika benar aku tahu, pasti aku akan beritahu. Sayyidina Umar kemudian melanjutkan, demi Allah, ketika jahiliah dulu kami tidak pernah mengambil kira pandangan kaum wanita dalam apa-apa urusan, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat tentang mereka dan memperuntukkan hak-hak mereka. Satu ketika tak kala aku sedang mengatur satu urusan, tiba-tiba isteriku berkata, apa kata awak kalau buat begini dan begitu, ya? Lantas aku berkata, kenapa dengan awak ni? Kenapa awak di sini? Buat apa awak nak sibuk-sibuk dalam urusan saya? Isteriku menjawab, peliklah wahai Ibn Khattab. Ini panggilan bagi orang Arab, dia tak seperti mana kita lah. Mereka ini satu panggilan mulia. Hatta Nabi SAW panggil Sayyidina Umar, wahai Ibn Khattab. Macam saya lah, contoh isteri panggil wahai Ibn Bakar. Tapi kita rasa macam panggilan tu tak beradab. Tapi bagi orang Arab sebaliknya, ya, benda tu memang beradab lah. Mereka bangga dengan keturunan mereka, ya. Kemudian isteriku menjawab, peliklah awak ni wahai Ibn Khattab. Awak tidak suka dibangkang, walhal anak perempuan awak sendiri selalu membangkang Nabi SAW sehingga pernah seharian baginda memarahi. Lantas Umar bangkit mengenakan pakaiannya lalu bergegas pergi menemui Sayyidatina Hafsah. Beliau berkata, anakku, betulkah kamu pernah membangkang cakap Rasulullah SAW sehingga pernah seharian baginda marah? Hafsah menjawab, benar, kami pernah membangkangnya. Aku pun berkata, kamu tidak ingatkah pesanan ayah tentang hukuman Allah dan kemarahan Rasulnya? Wahai anakku, janganlah kamu terikut-ikut dengan insan yang paling dicintai Rasulullah. Beliau maksudkanlah Sayyidatina Aisyah. Selepas itu aku pun beredar lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Hubungan kerabatku dengan Ummu Salamah ni salah satu isteri Nabi SAW. Aku pun mengadu kepadanya. Lantas Sayyidina Umar pun tanya pendapat Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah berkata, aku pelik dengan kamu ni wahai Ibn Khattab. Semua perkara hendak kamu campur, sehingga hal antara Rasulullah dengan isteri-isterinya pun kamu hendak campur. Jadi kena sebiji pada Sayyidina Umar. Jadi salah seorang isteri Nabi, Ummu Salamah tanya balik, takkan semua benda boleh campur, kan? Sayyidina Umar pun malu pun keluar, kan? Ummu Salamah jelas menempelakku dengan tempelak yang mematahkan sebahagian yang aku rasa sebelum ini. Lalu aku pun beredar dari rumahnya. Ketika itu aku menjadi seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Dan jika aku tidak hadir dalam majlis Rasulullah, dialah yang melaporkan kepadaku sebarang berita. Jika dia pula yang tidak hadir, aku pula yang melaporkan kepadanya sebarang berita. Ketika itu kami berasa takut dengan seorang raja daripada Wassan, kerana tersebar berita bahawa dia sedang menuju ke arah kami berada. Sungguh kami dibayangi dengannya. Tiba-tiba sahabat Ansar tersebut datang mengetuk pintu. Pintu pun katanya buka-buka. Dia berkata, aku pun bertanya, Raja Ghassan sudah datangkah? Dia menjawab, bahkan ini yang lebih dahsyat daripada itu, iaitu Rasulullah telah menceraikan isteri-isteri. Ini daripada riwayat Al-Bukhari. Maka sebenarnya Rasulullah hanya menceraikan seorang saja yang telah mendedahkan rahsia tersebut. Itu pun Rasulullah rujuk kembali. Ini sebagai pengajaran, ya, sebagai pengajaran bila dah over sangat sehingga Allah offer, kalaulah sekiranya ada di kalangan isteri-isteri itu mereka terus nak menyusahkan Nabi,
maka kalau Rasulullah ceraikan pun Allah Ta'ala akan bagi gantikan yang lebih baik kepada itu. Maka setelah Rasulullah rujuk kembali Sayyidatina Hafsah, maka mulai besar itu Sayyidatina Hafsah tidak lagi menyakat, tidak lagi menjawab soal Nabi, dan tidak lagi berkumpul dengan isteri lain sampailah ke akhir hayat Nabi SAW. Ini sebagai satu pengejaran. Jadi kalau kita di isteri nasihat baik-baik, nasihat baik ya. Jadi hak terhadap